Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan negara sangat-sangat mendambakan model kepimpinan yang berwatak atau berkarakter kebrunaian semata-mata dengan ditambah lagi memiliki sifat jujur, amanah, takwa, berani, setia dan profesional. Dengan berpandukan model kepimpinan seperti itu, tegas Baginda, tapisan pemilihan bagi bakal pegawai angkatan bersenjata di Raja Brunei ABDB akan lebih terperinci lagi. Bertitah pada upacara Sovereign's Parade pengambilan ke-21 Sekolah Pegawai Kadet Akademi Pertahanan ABDB, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menggariskan 64 orang pegawai kadet yang terdiri daripada 45 lelaki dan 19 wanita telah berjaya menjalani latihan pegawai kadet selama 48 minggu. Ini bererti seramai 752 orang pemimpin tentera telah pun berjaya dilahirkan sejak penubuhan Sekolah Pegawai Kadet 14 tahun yang lalu. Beta turut berbangga di atas pencapaian ini sambil tidak lupa merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada para ibu bapa dan penjaga di atas dorongan dan sokongan mereka untuk kejayaan latihan ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah menzahirkan kegembiraan dengan langkah meningkatkan kredibiliti dan kapasiti pembelajaran Sekolah Pegawai Kadet melalui penglibatan latihan luar negeri ke Republik Singapura seperti Joint Urban Operations bersama Singapore Armed Forces Training Institute, Military Institute SAF TMI yang buat pertama kalinya melibatkan semua perkhidmatan pegawai kadet tentera darat, tentera laut dan tentera udara. Skop Sekolah Pegawai Kadet Titah Baginda juga turut dikembangkan lagi penglibatannya dengan mengikuti International Army Cadet Week bersama Republik Rakyat China dan SAF TMI, International Cadet Conference di Republik Singapura. Dalam usaha yang untuk mengembangkan pembelajaran dan penghasilan pegawai tentera yang berpengetahuan tinggi, maka Akademi Pertahanan memang perlu untuk membuat kolaborasi dengan universiti dan institusi pendidikan tentera sama ada dari luar negara maupun tempatan sebagai academic provider kepada Akademi Pertahanan. Selain bagi tujuan melahirkan pemimpin tentera yang kredibel, komitmen seumpama ini juga adalah mampu untuk menaikkan lagi taraf akreditasi pendidikan Akademi Pertahanan sehingga sebanding dengan institusi pendidikan tentera luar negara. Titah Baginda juga menyentuh mengenai RBAF Leadership Model yang memainkan peranan utama sebagai pembentuk watak atau karakter yang negara kehendaki untuk melahirkan pemimpin tentera yang kredibel. Kita hanya mahukan pemimpin-pemimpin yang berwatak atau berkarakter kebrunaian semata-mata dengan ditambah lagi memiliki sifat jujur, amanah, takwa, berani, setia dan profesional. Inilah modal kepimpinan yang sangat-sangat didambakan oleh Brunei. Berpandukan kepada model kepimpinan seperti ini, insya-Allah tapisan pemilihan bagi bakal pegawai ABDB di Sekolah Pegawai Kadet akan lebih terperinci lagi dilaksanakan dengan mengambil kira juga standard pembelajaran dan mutu latihan hendaklah sentiasa di tahap yang tinggi dan tidak berkompromi dengan apa-apa jua perkara yang boleh menjejaskan mutu latihan.
Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah kemasukan pegawai kedet dari luar negara pada tahun ini akan memberi pengiktirafan sebagai setanding dengan Sekolah Pegawai Kedet Luar Negara. Beta mengambil maklum bahawa mulai pengambilan ke-22 pada tahun 2023 ini, Sekolah Pegawai Kedet buat julung kalinya akan menerima kemasukan pegawai kedet dari luar negara. Ini selain dapat meningkatkan hubungan diplomasi pertahanan. Kehadiran pegawai kedet luar negara juga akan memberikan nilai tambah dan pengiktirafan terhadap sekolah pegawai kedet kita sebagai setanding dengan sekolah pegawai kedet luar negara. Untuk akhirnya, beta sekali lagi mengulangi ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada semua pegawai kedet yang telah berjaya menamatkan latihan mereka. Beta juga tidak lupa merakamkan ucapan penghargaan kepada Komandan Akademi Pertahanan, pegawai pemerintah, pegawai-pegawai, Colonel Sergeant dan jurulatih Sekolah Pegawai Kedet di atas usaha mereka melatih dan mendidik pegawai-pegawai kedet. Semoga Sekolah Pegawai Kedet Akademi Pertahanan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei akan terus berkembang maju dan sentiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semasa upacara Sovereign's Parade pengambilan ke-21, Sekolah Pegawai Kedet Akademi Pertahanan ABDB, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan tauliah kepada 64 orang pegawai kedet sebagai pegawai tentera. Baginda juga berkenan menyempurnakan penggunaan anugerah pedang kehormatan atau Sword of Honour dan anugerah-anugerah kepada pegawai-pegawai kedet terbaik setiap jurusan. Upacara berlangsung di Padang Kawar Akademi Pertahanan ABDB. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Brigadier Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Timbalan Menteri Pertahanan, dan Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah ABDB. Mengiringi keberangkatan baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Major Udara Penyiaran Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima tabik hormat diraja dan memeriksa pasukan perbarisan di bawah Perintah Pegawai Perbarisan Kapten Udara Muhammad Shah Rizwan bin Haji Mat Serudin. Ready for your inspection. Sekolah Pegawai Kedet Akademi Pertahanan ABDB merupakan wadah penting dalam membentuk syakhsiah pegawai tentera. Dengan memfokuskan kepada kepimpinan dan pentadbiran asas kemahiran tentera di samping mempertingkatkan kekuatan fizikal dan mental, kursus pegawai kedet berlangsung selama 48 minggu bermula Februari lalu.
Sekolah Pegawai Kadet juga menerapkan aspek kerohanian selain menitik beratkan latihan ketenteraan dan kepimpinan. Detik yang bersejarah ini juga disaksikan oleh para ibu bapa dan keluarga para pegawai kadet. Parade will advance in review order. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan tauliah kepada pegawai-pegawai kadet. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta dengan ini mengurniakan tauliah sebagai pegawai angkatan bersenjata di Raja Brunei kepada 64 pegawai kadet pengambilan ke-21. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah-anugerah bagi pegawai kadet terbaik setiap jurusan. Anugerah Pedang Kehormatan dikurniakan kepada pegawai kadet Awang Muhammad Ashraf bin Haji Awang Amin. Anugerah Terbaik Akademik dikurniakan kepada pegawai kadet laut Wan Afifi bin Wan Ali. Pegawai kadet Muhammad Nur Hafiz bin Muhammad Sani menerima anugerah terbaik kemahiran tentera. Sementara pegawai kadet udara Haji Muhammad Nasrullah bin Haji Muhammad Hidin dipilih sebagai penerima anugerah terbaik ketahanan latihan jasmani. Parade! Attention! Change! Up! Daulat ke bawah Tuli Tuan Pantai! Daulat ke bawah Tuli Tuan Pantai! Daulat ke bawah Tuli Tuan Pantai! Doa selamat dibacakan oleh Komander Haji Ainul Nizam bin Haji Ibrahim, Tentera Laut di Raja Brunei, pemangku pengarah Jabatan Arah Agama ABDB Jemaat. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Present! Up! Your Majesty, may I respectfully request your permission to march off the parade and carry on. Upacara Severance Parade kemuncak latihan intensif ketenteraan berprestij Sekolah Pegawai Kadet ABDB. Dari Padang Kawat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijunjung berangkat ke Dewan Istiadat Akademi Pertahanan ABDB bagi majlis junjung ziarah bersama pegawai-pegawai kadet yang baru ditauliahkan serta ahli keluarga. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima pesambah
daripada para pegawai kadet pengambilan ke-21 bertemakan Nahwa At-Tafawuq, iaitu ke arah kecemerlangan. Another highlight is going to be our most recent challenge, the Commander Challenge, where 2 amateurs in the shortest time, 9 hours and 46 minutes. Laksamana College of Business. Carleton University. Carleton University. Komitmen padu para pegawai dan jurulatih ABDB berjaya membentuk pegawai-pegawai kadet menjadi pemimpin berkaliber dan berwibawa. Pada upacara Sovereign's Parade kali ini, 31 orang pegawai kadet ditauliahkan sebagai pegawai tentera darat di Raja Brunei, 14 orang pegawai tentera laut di Raja Brunei dan 19 orang pegawai tentera udara di Raja Brunei. Pengurniaan tauliah sebagai pegawai ABDB menjadi titik permulaan untuk melaksanakan amanah dan tanggungjawab dalam mempertahankan negara. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menandatangani lembaran kenangan. Kejayaan para pegawai kadet menjiwai dan mengamalkan nilai jati diri serta kepimpinan mencerminkan keupayaan berterusan Sekolah Pegawai Kadet. Latihan dan aktiviti ketenteraan yang dijalani oleh para pegawai kadet selama 48 minggu telah membentuk mereka menjadi pemimpin berkualiti dan intelek. Detik-detik manis kejayaan para pegawai kadet terbabit dimuatkan dalam sorotan upacara Sovereign's Parade.
Negara Brunei Darussalam dan Republik India telah menikmati hubungan persahabatan dan mesra selama 39 tahun sejak penubuhan diplomatik pada tahun 1984. Selama bertahun-tahun ia telah berkembang menjadi penglibatan pelbagai aspek berdasarkan faktor saling menghormati, persefahaman dan kerjasama yang meningkat di kedua-dua forum serantau dan pelbagai hala. Perkara tersebut ditekankan oleh Pesuruhjaya Tinggi Republik India ke negara ini semasa majlis resepsi sempena Hari Republik India ke-74. Majlis berlangsung malam tadi di Berkshire Hall, Tarindak di Polo, Cerudong. Mewakili Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Tuan Yang Terutama Alok Adimri dalam ucapannya juga menyentuh mengenai pelbagai kemajuan dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan serta mengenal pasti bidang pertanian, pendidikan dan kesihatan sebagai bidang keutamaan bagi kerjasama. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan ramalan, nasihat dan amaran cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam dan membuat perancangan yang bersesuaian untuk keselamatan semua. Ini berikutan keadaan cuaca negara Brunei Darussalam masih diramalkan aktif sehingga Ahad ini. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam dalam siaran medianya menjelaskan sejak awal minggu ini, negara mengalami keadaan cuaca aktif disebabkan oleh kehadiran luruan angin timur laut yang kuat dan juga sistem tekanan rendah mengakibatkan atmosfera tidak stabil dan lembap, menggalakkan pembentukan awan-awan hujan. Hujan sekali-sekala lebat dan berpetir dijangka berlaku dengan angin kencang boleh mencapai kelajuan sehingga 45 km sejam di kawasan darat dan sehingga 50 km sejam di kawasan laut semasa atau dekat hujan lebat. Keadaan laut berombak sederhana ke bergelora di paras 1 ke 3 meter. Kementerian Pendidikan melalui Pusat Keusahawanan Inovasi EIC dengan kerjasama Unit Pendidikan Kewangan Perkembangan Kurikulum mengadakan Majlis Konvensyen Pertandingan Celik BIS kali keempat bagi penuntut-penuntut sekolah rendah seluruh negara dan pertandingan Big Start kali ke-9 bagi sekolah menengah dan maktab seluruh negara. Majlis berlangsung di Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Soleha. Penyampaian hadiah dan sijil disempurnakan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Pertandingan antara lain bertujuan untuk membantu mempertingkatkan dan menyebarluaskan kepekaan serta kesedaran celik kewangan dalam pendidikan di sekolah-sekolah selain menerapkan pendidikan keusahawanan dan inovasi. Susulan satu pelanggaran data dalam aplikasi mudah alih QApp iaitu perkhidmatan tempahan dalam talian, Cyber Security Brunei mengingatkan orang ramai mengenai amalan terbaik keselamatan siber. Menggunakan kata laluan yang berbeza untuk setiap akaun dalam talian, menggunakan sekurang-kurangnya 10 ciri dan gabungan huruf, nombor dan ciri khas, menggunakan pengesahan 2 langkah untuk media sosial, email dan akaun penting lain, menukar kata laluan setiap 3 hingga 6 bulan. Sebarang insiden mengenai keselamatan siber, hubungi BRUSET melalui email reporting@bruset.org.bn atau hubungi 245-8001 atau WhatsApp 717-0766. Keputusan Peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat AS dan A sesi Oktober-November 2022 telah dikeluarkan. Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan dalam siaran akhbarnya menyatakan 1,154 calon menduduki peperiksaan tersebut. Daripada jumlah tersebut, 684 calon sekolah memperoleh 2 AS dan ke atas, manakala 423 calon sekolah memperoleh 3 AS dan ke atas. 87 calon sekolah memperoleh grade A dalam sekurang-kurangnya 2 mata pelajaran. Daripada jumlah itu, 62 calon memperoleh grade A dalam 2 mata pelajaran dan 25 calon memperoleh grade A dalam 3 mata pelajaran dan ke atas.
Sementara bagi peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat A, 1,546 calon menduduki peperiksaan. Daripada jumlah itu, 1,490 adalah calon sekolah. 1,320 calon sekolah memperoleh 2A dan ke atas, manakala 1,103 calon sekolah memperoleh 3A dan ke atas. Seramai 160 calon sekolah berjaya memperolehi grade A star atau A dalam sekurang-kurangnya 2 mata pelajaran. Dalam jumlah tersebut, 62 calon memperolehi grade A star atau A dalam sekurang-kurangnya 2 mata pelajaran dan 98 calon memperoleh grade A star atau A dalam 3 mata pelajaran dan ke atas. Slip keputusan boleh didapati di sekolah dan calon persendirian boleh mengambil slip keputusan di kaunter Jabatan Peperiksaan Pusat Perkhidmatan setempat Kementerian Pendidikan. Sementara itu, tarikh tutup pendaftaran bagi peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat AS dan A bagi bulan Mei Jun 2023 adalah pada 14 Februari 2023.